Kicauan burung terbang keseronokan, pengubat resah jiwa raga. Pembangunan lestari kita impikan agar alam sekitar tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kristina Ikrimah. Saya Muskan Zurakan. Saya Muhammad Eric Iskandar. Kami dari SMK Bukit Kuang, Kemaman, Terengganu. Pada hari ini, kami akan membentangkan model bandar teknologi hijau yang telah kami bina. Bandar teknologi hijau merujuk kepada bandar yang membangunkan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memelihara alam sekitar serta sumber alam semula jadi. Bandar teknologi hijau yang kami perkenalkan ini selaras dengan konsep pembangunan lestari yang mana ianya perlu memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan. Untuk membina bandar teknologi hijau ini, kami telah melalui 4 fasa. Untuk fasa yang pertama iaitu fasa perancangan. Kami merancang bandar teknologi hijau yang ingin dibangunkan. Kami juga menyenaraikan ciri-ciri teknologi hijau yang terdapat di dalam bandar ini. Seterusnya, kami membuat lakaran awal plan bandar mengikut konsep Fibonacci. Fasa yang kedua ialah fasa pengumpulan bahan terbuang. Antara bahan terbuang yang kami gunakan ialah kotak, polystyrene, lidi, penyedut minuman, batang aiskrim, tisu, span, sisa komponen elektrik dan lain-lain. Untuk fasa yang ketiga ialah pembinaan model. Model bandar teknologi hijau ini dibina menggunakan bahan terbuang yang kami kumpul. Untuk fasa yang keempat pula ialah pemasangan model. Kami menyusun atur bandar teknologi hijau ini mengikut lakaran plan. Kami juga memasang komponen bergerak seperti kincir angin menegak dan stesen jana kuasa ombak. Pembangunan dan reka bentuk bandar teknologi hijau ini telah dibahagikan kepada 8 sektor iaitu Sektor tenaga, sektor bangunan dan sektor ICT. Sektor sisa dan air kumbahan, sektor kesihatan dan sektor industri. sektor agrikultur dan perhutanan serta sektor pengangkutan. Untuk sektor yang pertama iaitu sektor tenaga. Kami menggunakan tenaga solar, tenaga angin, tenaga ombak dan juga tenaga biogeotermal. Untuk tenaga solar, kami memasang panel solar pada setiap bumbung bangunan. Fungsinya untuk menerima cahaya matahari dan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Seterusnya, tenaga angin. Teknologi yang kami gunakan iaitu turbin angin menegak. Yang mana ia terletak di pesisir pantai. Kelebihannya, ia dapat menerima tiupan angin dari seluruh arah dan menukarkannya kepada tenaga elektrik. Selain itu, tenaga ombak. Sistem jana kuasa ombak yang terletak di pinggir laut yang mana fungsinya untuk menukarkan tenaga kinetik daripada pukulan ombak kepada tenaga elektrik. Selain daripada tenaga ombak, kami juga membangunkan tenaga biogeotermal yang mana ia mengumpulkan semua bahan sisa domestik dari seluruh bandar dan dihantar ke loji biogeotermal. Fungsinya untuk menukarkan tenaga biogeotermal kepada tenaga elektrik. Untuk sektor yang kedua ialah sektor sisa dan air kumbahan. Sistem pengasingan sisa bermula daripada peringkat sumber sisa. Setiap rumah perlu menyediakan tong sampah yang berkategori seperti sisa makanan, kaca, plastik, kertas dan lain-lain. Sampah yang telah diasingkan akan dihantar ke pusat kitar semula atau loji tenaga biogeotermal untuk menghasilkan tenaga elektrik atau ke pusat agrikultur untuk dijadikan baju kompos. Selain itu, bandar kami juga mempunyai loji rawatan air kumbahan yang mana ia akan mengumpulkan air kumbahan daripada seluruh bandar untuk dirawat sebelum dilepaskan ke sungai dan laut. Teknologi hijau yang digunakan dalam loji rawatan air ini adalah membran bioreaktor yang mana ia mampu membersihkan air kumbahan dengan lebih cekap berbanding sistem rawatan air konvensional. Terdapat juga sistem bioaccord yang mana ia akan menyerapkan air hujan ke dalam longkang yang berumput dan mengalirkan ke kawasan kolam tadahan. Secara tidak langsung ia dapat mengelakkan sampah sarap daripada memasuki ke dalam sistem perparitan di dalam bandar ini.
Sektor yang ketiga ialah sektor agrikultur dan perhutanan. Kawasan hutan simpan yang terdapat di dalam bandar ini telah digazetkan untuk mengekalkan kawasan tadahan air serta menjadi habitat flora dan fauna. Pokok-pokok di sekitar kawasan ini berfungsi untuk menyerap gas karbon dioksida yang terbebas di udara dengan lebih pantas. Data menunjukkan sebatang pokok dewasa mampu menyerap 5 kg gas karbon dioksida setahun. Di sekitar bandar juga turut ditanam dengan pokok-pokok untuk mengurangkan pencemaran. Dengan menyerap gas karbon dioksida dan membebaskan oksigen melalui proses fotosintesis. Ianya juga dapat mengurangkan suhu bandar dengan membebaskan wap air melalui proses transpirasi. Di sekitar dan di atas bangunan juga ditanam dengan pokok-pokok untuk menyejukkan bangunan. Bagi kawasan agrikultur pula, penanaman diusahakan secara kebun menegak. Kelebihan sistem ini dapat menjimatkan lagi penerokaan tanah. Di samping itu, penggunaan baja kompos dapat mengurangkan beban untuk menguruskan sisa dengan menjadikan bahan organik terbuang sebagai baja di kawasan tanaman. Untuk sektor keempat iaitu sektor bangunan. Bangunan ini merupakan bangunan pentadbiran bagi bandar kami. Reka bentuk tingkat yang strategik ini dapat menjimatkan penggunaan lampu dan juga melancarkan pengaliran udara di dalam bangunan. Kami juga menggunakan mentol LED dan memasang panel solar pada setiap bubung bangunan. Tujuannya untuk menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Seterusnya, pokok-pokok yang ditanam di sekeliling bangunan dan juga di sekeliling kawasan perumahan. Terdapat juga pokok-pokok yang ditanam di atas bangunan. Contohnya seperti pusat membeli belah, hospital, hotel dan juga masjid. Tujuannya untuk mengurangkan penyerapan haba panas ke dalam bangunan. Terdapat juga laluan pejalan kaki yang dilengkapi dengan sistem penuaian tenaga elektrik piezoelektrik, yang mana ia dapat membekalkan tenaga elektrik kepada lampu di laluan pejalan kaki. Di kawasan perumahan juga terdapat sistem penuaian air hujan, yang mana ia mengumpul air hujan dan menjimatkan penggunaan air. Pengguna sistem ini juga bakal menikmati pengurangan cukai oleh kerajaan. Untuk sektor yang kelima ialah sektor kesihatan. Bandar ini dilengkapi dengan sebuah hospital yang menggunakan sistem ICT yang cekap. Terdapat sistem temujanji dalam talian dan sistem pemberian ubat pintar yang antaranya dapat memudahkan urusan temujanji pesakit. Bilangan pengunjung di hospital dapat dikurangkan dan dapat menjimatkan tenaga elektrik seperti penghawa dingin dan lampu. Sektor yang keenam ialah sektor pengangkutan. Untuk kemajuan sektor pengangkutan di bandar ini, masyarakat digalakkan menggunakan kenderaan elektrik seperti kereta elektrik, bas elektrik dan kereta api elektrik. Banyak kemudahan pengecasan disediakan seperti di kawasan parking kenderaan, kawasan perumahan dan di stesen pengecas kenderaan. Kemudahan ini dapat menggalakkan lebih ramai penduduk bandar menggunakan kenderaan elektrik bagi mengurangkan pencemaran udara. Terdapat pusat pengangkutan bersepadu yang menjadi nadi pengangkutan awam di bandar ini. Kemudahan infrastruktur yang disediakan ini bertujuan menggalakkan masyarakat menggunakan kenderaan awam. Hal ini dapat mengurangkan bilangan kenderaan di atas jalan raya serta mengurangkan kesesakan lalu lintas dan yang paling penting mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida yang menjadi salah satu punca peningkatan suhu di bandar ini. Untuk jarak dekat dan sederhana, penduduk digalakkan menggunakan basikal atau pejalan kaki di laluan yang telah disediakan, yang mana laluan khas ini dipasang dengan alat penyerap getaran yang menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Untuk sektor yang ketujuh iaitu sektor ICT. Bangunan ini menyediakan rangkaian internet untuk keseluruhan bandar, yang mana ia dilengkapi dengan kemudahan rangkaian internet melalui menara pemancar Wi-Fi. Dengan kemudahan rangkaian internet yang cekap ini juga dapat memudahkan dan menjimatkan masa dan tenaga urusan seharian masyarakat seperti perniagaan, pendidikan, kecemasan dan penyampaian maklumat semasa.
Bangunan ini juga membolehkan penggunaan aplikasi pemantauan lalu lintas di dalam bandar dengan menyalurkan status lalu lintas di dalam bandar kepada masyarakat. Penduduk di dalam bandar ini juga boleh menggunakan aplikasi pemantauan lalu lintas melalui telefon pintar. Dengan adanya rangkaian internet, masyarakat turut dapat maklumat ramalan cuaca melalui aplikasi informasi cuaca. Dengan adanya aplikasi ini, ia dapat membantu masyarakat membuat perancangan aktiviti harian dan membuat persiapan awal sekiranya amaran banjir atau ribut dikeluarkan agar dapat mengurangkan risiko kerosakan harta benda dan kematian. Untuk sektor yang ke-8 ialah sektor industri. Bagi sektor industri, terdapat beberapa program yang telah dijalankan seperti program pemulihan tenaga, sistem pemantauan pelepasan gas dan sistem pemantauan pelepasan air kumbahan yang mewajibkan setiap industri yang beroperasi dalam bandar teknologi hijau ini untuk mengurangkan pembaziran tenaga yang dibebaskan seperti penggunaan tenaga haba dari dandang, sistem pembakaran, sistem penghawa dingin dan lain-lain. Terdapat juga sistem pemantauan pelepasan air kumbahan di kawasan industri ini yang mana data sistem air kumbahan daripada bangunan industri akan disalurkan kepada penguatkuasaan alam sekitar untuk tujuan pemantauan sebelum dilepaskan ke alam sekitar seperti laut. Pemantauan akan dapat dijalankan dengan lebih cekap bagi mengelakkan ketidakpatuhan pelepasan air kumbahan daripada industri. Selain itu, memasang alat penganalisa gas pada cerobong asap untuk tujuan kawalan dan pemantauan pembebasan karbon dioksida dan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar. Bagi industri yang dapat mengurangkan indeks karbon, insentif berbentuk pengurangan cukai akan diberi bergantung kepada indeks karbon yang berjaya dikurangkan. Bagi menggalakkan pihak pelabur untuk menggunakan dan membangunkan teknologi hijau di dalam sektor perindustrian. Daun pegagar, buah bidara, ulam-ulaman enak dimakan. Bumi hijau harus dipelihara, anugerah terindah ciptaan Tuhan. Hembus pewarna, bayu terasa, alam yang indah dipandang mata. Janganlah kita membuang sisa, kelak binasa alam semesta. Indah malam tanpa pelita, terbang beramai sirama-rama. Janganlah lupa peranan kita, persekitaran indah tanggungjawab bersama. Sekian terima kasih dari kami pelajar SMK Bukit Kuah.